wasallam anak panah dari tubuh. Diriwayatkan dari Abu Musa, katanya Abu Amir telah dipanah di lututnya. Fantahaitu ilaihi, saya sampai kepadanya. Dia pun berkata, cabutkan anak panah ini. Saya pun cabut. Fanaza minhul ma, maka mengalirlah air dari tubuhnya itu, dari lutut dia tu. Saya pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya menceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir. Ini bab penjagaan dalam peperangan fi sabilillah azza wa jalla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, katanya saya mendengar Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjaga malam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, dia berkata, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni, kiranya ada seorang yang baik dari sahabat-sahabatku menjaga aku malam ini. Tiba-tiba kami terdengar suara senjata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ni? Atau siapa itu? Dia pun berkata, saya Sa'ad bin Abi Waqqas, saya datang untuk menjaga engkau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidur. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, rugilah hamba dinar dan dirham, hamba qatifah, selimut baldu dan selimut yang berwarna-warni. In u'tiya radiyah, kalau diberikan kepadanya puas hatilah dia, kalau tidak diberikan dia tidak senang hati. Lam yarfa'hu Israil dan Muhammad bin Juhadah dalam riwayatnya tidak memarfu'kan hadis ini. Dari Abi Husain, dari Abi Hasin. Amar pula menambahkan kepada kami dalam riwayatnya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham. Yang tambahan itu abdu itu ada, tidak seperti tadi, tidak ada tambahan begitu. Rugilah atau rosaklah, binasalah hamba dinar, hamba dirham, hamba selimut baldu. Jika diberikan jika diberikan kepadanya, dia akan puas hati, dia akan suka. Kalau tidak diberikan, dia marah. Ta'isa wa antakasa, binasalah dia dan sumbanglah dia, sungsanglah dia, terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Wa idza syika falan tuqisha, kalau terkena duri pun biarlah, tidak ada yang mencabut duri itu darinya. Tuba, beruntunglah hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, yang berdebu, yang asy'atha, yang tidak terurus rambutnya, mughbarratin qadamahu, yang mana dua kakinya berdebu. Sekiranya ia diletakkan, ia berada dalam penjagaan, dia tetap berada dalam penjagaan. Sekiranya ia berada di pasukan tentera di belakang, dia tetap berada dalam pasukan di belakang itu. Kalau dia meminta izin, tidak diizinkan kepadanya. Kalau dia meminta pertolongan untuk orang lain, tidak didengar permintaannya itu. Ta'san, celakalah, binasalah. Ka'annahu yaqul, seolah-olah dia berkata, fa'ata'asahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, semoga Allah mensia-siakan, merugikan mereka. Tuba adalah fu'la, wazan fu'la, dari setiap perkara yang elok, yang baik, beruntung, baik sekali, bertuah, bahagialah, boleh belaka tu. Ya, wahia, tuba itu, waw itu asalnya ya, ditukarkan kepada waw, berpunca dari
yatibu, taba yatibu. Yani ajwaf ya'i, ajwaf ya'i, bukan ajwaf wawi. Nah, ini bab kelebihan berkhidmat di medan perang atau dalam peperangan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya saya bersama-sama dengan Jarir bin Abdullah, dia berkhidmat kepada saya, padahal dia lebih tua dari Anas. Ini kata Thabit Al-Bunani, dia lebih tua dari Anas. Kata Jarir, saya telah melihat orang-orang Ansar telah melakukan sesuatu yang saya tidak dapati. La ajidu ahadan minhum. Orang-orang Ansar melakukan sesuatu yang mana saya tidak akan menemui sesiapa pun daripada mereka kecuali saya akan menghormatinya. Saya akan menghormatinya. Kerana perbuatan mereka itu, saya tetap akan menghormati siapa saja dari mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar untuk berkhidmat kepadanya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan nampak kepadanya bukit Uhud, dia pun berkata, inilah bukit yang cintakan kita dan kita cintakannya. Kemudian dia mengisyaratkan dengan tangannya ke Madinah sambil berkata, ya Allah, sesungguhnya aku haramkan kawasan di antara dua labahnya, dua tanah hitamnya, seperti Ibrahim mengharamkan Mekah. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada gantangnya dan pada cupaknya. Diriwayatkan dari Anas, katanya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamilah yang paling banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bernaung dengan selimutnya. Adapun orang-orang yang berpuasa, mereka tidak melakukan apa-apa. Orang-orang yang tidak berpuasa, mereka bangkit untuk berkhidmat kepada kenderaan-kenderaan, yakni kuda-kuda itu. Mereka berkhidmat dan mereka imtahanu, itu maknanya berkhidmat belaka. Mereka berkhidmat dan alaju, memberi sumbangan dalam bentuk khidmatlah, memasak ke apa-apa lagi, mengangkut air ke. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabal muftirun al-yawm bil ajr." Hari ini orang-orang yang tidak berpuasa pergi membawa pahala, melebihi dari segi pahalanya dari yang berpuasa. Ini bab kelebihan orang yang mengangkut barang kawannya dalam perjalanan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya setiap sendi alaihi sadaqah kulla yaum, perlu bersedekah, mesti bersedekah setiap hari. Membantu seseorang pada kenderaannya, yuhamiluhu alaiha, menanggungkannya di atas kenderaannya, mengangkatnya naik ke atas kenderaannya, ataupun mengangkat barangnya ke atas kenderaannya, merupakan sedekah, ucapan yang baik. Dan setiap perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk bersembahyang adalah sedekah, menunjukkan jalan adalah sedekah. Ini bab kelebihan ribat yaumin, kelebihan berjaga, kelebihan menjaga sempadan satu hari di jalan Allah. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, dan saling menyabarkan di antara sesama kamu, warabitu, dan berkawallah kamu. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkawal atau menjaga sempadan satu hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan apa-apa yang ada padanya. Tempat letak, tempat jatuh cemeti seseorang kamu di dalam syurga lebih baik dari dunia dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Warauhah, sepetang seseorang itu berjalan di jalan Allah, atau sepagi, lebih baik dari dunia
dan apa-apa yang terdapat padanya. Bab man ghaza bi sabiyyin lil khidmah. Ini bab orang yang berperang, orang yang keluar berperang dengan membawa kanak-kanak untuk berkhidmat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda kepada Abi Talhah, carilah ghulaman min ghilmanikum, salah seorang dari anak-anak muda kamu untuk berkhidmat kepadaku, sehingga aku keluar ke Khaybar. Fa kharaja bi Abu Talhah. Abu Talhah pun membawa aku murdifiyah, dengan memboncengkan aku, yakni gendong aku. Wa ana ghulam, pada ketika itu aku remaja. Rahaqtul hulum, aku di peringkat cerdik lah, di peringkat al-hulum bukan bermakna mimpi di sini, mana sudah hampir matang lah, cerdik. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia turun, bila dia singgah di mana-mana. Fakuntu asma'uhu katsiran, saya sering mendengar dia berdoa begini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari alham, dari kesedihan, wal huzn, itu pemakna kesedihan juga, daripada kepiluan dan kesedihan, daripada al-ajz, kelemahan dan kemalasan, daripada al-bukhl, kebakhilan dan sifat pengecut, wa dhala'id dain, dan daripada hutang yang tidak tertanggung, wa ghalabatir rijal, dan daripada penguasaan lelaki. Ataupun dhala'id dain itu maknanya beban hutang, wa ghalabatir rijal, dan penguasaan orang terhadapku. Thumma qadimna Khaybar, kemudian kami sampai ke Khaybar bila Allah telah memberikan kemenangan kepada Nabi SAW dengan menguasai benteng di Khaybar itu. Disebutkan kepada Nabi SAW kecantikan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Suaminya telah terbunuh dan dia masih pengantin lah, masih pengantin, baru berkahwin. Fastafaha Rasulullah, Nabi SAW pun memilihnya untuk dirinya, dan dia membawanya keluar dari Khaybar itu, sehingga bila kami sampai di Sadda Sahba, di penghujung Sahba, halat Nabi halat, yakni Safiyah itu pun suci dari haidnya. Fabana biha, Nabi SAW pun bersama-samanya, yakni bergaul dengannya lah. Kemudian dia pun membuat hais dalam satu suprah dari kulit yang kecil. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, azin man haulak, beritahu kepada orang-orang di sekelilingmu, yakni supaya mari makanlah bersama-sama. Itulah walimah, kenduri kahwin Rasulullah SAW untuk Safiyah, atau kerana perkahwinannya dengan Safiyah. Kemudian kami pun keluar ke Madinah. Qala, kata Anas, saya lihat Rasulullah SAW melingkungkan Safiyah itu dari belakangnya dengan satu kain selimut. Thumma yajlisu 'inda ba'iri, kemudian dia duduk dekat untanya, dan dia meletakkan lututnya. Safiyah pun meletakkan kakinya di atas lutut Nabi SAW untuk naik ke atas kenderaannya, yang unta itu. Fasirna, kami pun berjalan sehingga kami nampak Madinah. Hatta asyrafna 'alal Madinah, bila kami sudah berada di tempat tinggi, nampak dari jauh tu Madinah. Dia pun melihat kepada bukit Uhud. Dia pun berkata, inilah bukit yang cintakan kita dan kita cintakannya. Kemudian dia melihat ke Madinah. Dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku haramkan kawasan di antara dua labahnya, yakni dua kawasan berbatu hitamnya, seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah.
Ya Allah, berkatilah untuk mereka pada cupak dan gantang mereka. Ini bab rukubil bahr, meredah laut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Ummu Haram menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW pernah pada suatu hari berada di rumahnya. Dia terjaga, yakni setelah tidur dalam keadaan ketawa. Ummu Haram pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang membuatkan engkau ketawa? Katanya, saya kagum dengan satu kumpulan dari umatku yang meredah laut seperti raja-raja di atas singgah sana. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dimasukkan saya sebahagian dari mereka, dimasukkan saya di antara mereka. Nabi SAW berkata, anti minhum, engkau adalah sebahagian dari mereka, engkau adalah di antara mereka. Kemudian dia tidur dan terjaga pula dalam keadaan dia suka. Dia kata lagi begitu 2 kali atau 3 kali. Saya pun kata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga dia masukkan saya di antara mereka. Nabi SAW pun bersabda, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Fatazawwaja bi Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit selepas itu berkahwin dengannya dan dia membawanya keluar berperang. Bila dia pulang, dihampirkan kenderaan kepadanya untuk dinaikinya, fawaqa'at, dan dia jatuh dari kenderaannya itu, lalu patah lehernya, patah tengkuknya. Bab man ista'ana bid-du'afa, ini bab orang yang meminta pertolongan Allah dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang, atau melalui orang-orang yang lemah dan orang-orang yang saleh dalam peperangan. Kata Ibnu Abbas, Abu Sufyan menceritakan kepadaku, katanya Kaisar berkata kepadaku, saya bertanya engkau, adakah orang-orang bangsawan yang mengikutnya atau orang-orang yang lemah di kalangan mereka? Engkau katakan orang-orang yang lemah, mereka lah pengikut-pengikut Rasul-Rasul. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, katanya Sa'ad berasa dia mempunyai kelebihan dari orang-orang lain. Nabi SAW, orang-orang yang kurang darinya, Nabi SAW pun berkata, bukankah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki kerana orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Diriwayatkan dari Amr, dia mendengar Jabir meriwayatkan dari Abi Sa'id dari Nabi SAW, sabdanya, nanti akan datang satu zaman di mana terdapat pada zaman itu satu kumpulan manusia. Ditanya, adakah di kalangan kamu orang yang bersahabat dengan Nabi SAW? Dijawab orang, ada. Kerana itu mereka diberikan kemenangan. Kemudian datang satu zaman pula, ditanya, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi SAW? Dijawab orang, ada. Mereka diberi kemenangan juga. Kemudian datang satu zaman, ditanya, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan sahabat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW? Dijawab pertanyaan itu, ada. Fayuftah, maka mereka diberi kemenangan juga. Ini bab yang mula-mula malam ni berkenaan dengan cabut anak panah dari tubuh. Cabut anak panah dari tubuh. Apabila perang ni adalah kena anak panah zaman dulu. Sekarang ni kena peluru, kena apa, adalah begitu. Bila kena tu nak elak gitu. Imam Bukhari nak ayat, usahalah, berikhtiarlah, buatlah apa yang patut untuk menyelamatkan orang kita yang terkena tu. Apalagi kalau anak panah tu anak panah yang beracun. Peluru tu pula peluru yang bahaya, beracun. Lebih-lebih lagi lah, kena cepat-cepatlah buang peluru tu ataupun anak panah tu dari tubuh. Jangan dibiarkan begitu saja. Tak boleh begitu. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari ni, Abu Amir yang ni pak saudara kepada Abu Musa al-Asy'ari ni, pak saudara dia kena di lutut anak panah. Lepas tu Abu Musa ni pun pergi dekat dia, sapa dekat dia. Dia kata cabut. Bila cabut tu baik. Abu Musa pun pergi jumpa dengan Nabi SAW, royak kepada dia
Nabi SAW pun doa, ya Allah ampunilah Ubaid, namanya iaitu Abi Amir. Abu Amir itu namanya Ubaid, ampunilah Ubaid. Situ ayatnya, kira-kiranya Nabi SAW tahulah perbuatan dia tu cabut begitu, dia royak lah tu. Hak tu yang Nabi SAW doa tu, tahulah kira-kiranya. Cuma sini dia tidak royak habis. Bila dia tahu, dia tidak larang, tidak kata dah nak kena tu biarnya kena lah. Itu tanda bekah orang tu nak mati syahid kau nak gapo kau. Tidak dia kata begitu. Kena ada ikhtiar, kena cuba buat. Nabi SAW dengar begitu tak apa, tak ada apa. Lepas tu dulu kita sudah dulu kita sudah tahu daripada beberapa hadis banyak, Nabi SAW bila kena tu cabut mata tu, betul mata ni bawa dalam tangan. Nabi SAW pakai bubuh masuk molek cerah sport lebih pada asal. Hak tu pun dalam riwayat Bukhari ni juga kita sudah jumpa dah tu. Faham ni apa dia tidak buat lagu tu? Dia tidak buat sama lagu tu. Dia tidak buat sama, dan sahabat-sahabat pun tidak lagu tu, tidak gantung dengan hak tu. Jadi berani pergi perang tu, tidak akan tak apa. Sekali ni kalau kita lagu mana-mana pergi ngadak Nabi, dia buat sapu saja, selesailah masalah. Tak ada lagu tu. Sahabat dia tengok keadaan Rasulullah, ikut dia. Tidak kata apa orang tu buat gitu, kita tidak buat lagu. Tidak jenis tu sahabat. Bila orang rakyat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tak kata apa, bukan dia doa gitu. Iyalah tu. Dan menjadi tanda di kalangan sahabat-sahabat, kalau Nabi SAW doa untuk orang tu ighfir, dalam bentuk minta ampun begitu dengan Allah SWT, orang tu akan mati syahid. Orang tu akan mati syahid. Banyak kali berlaku begitu. Sahabat-sahabat tidak berasa nak lebih daripada dunia kau. Tak ada lagu tu. Ada orang perempuan tu pergi berjumpa dengan Nabi SAW, nak suruh hilang buta. Apa kalau buta? Kalau buta tu dapat syurga. Kalau celak tak tahu lagi lagu mana. Dia pilih buta tu, tak apa. Itu kedudukan sahabat-sahabat lagu tu. Tidak kata nak melebihkan dunia, tidak. Dan dia tengok apa Nabi SAW buat, apa Nabi SAW kata untuk dia. Itulah yang terbaik untuk dia. Macam di sini, dia tidak pula gosok kau ataupun sapu kau biar sembuh hak luka tu, tidak begitu. Bukan Nabi SAW buat gitu. Dia nak suruh kita ikut sebab musabab, menyediakan sebab-sebab. Jangan bergantung kepada benda-benda yang tidak boleh diharap begitu. Kalau lagu tu kalau dia tak ada, lagu mana akan datang? Tak ada lah perjuangan Islam. Tak beranilah. Hak dia naknya sanggup mati kerana Islam, walaupun tidak ada gapo-gapo. Tidak ada takluk kau, tak nampak kau gapo, itu tak penting tu. Yang lebih besar lagi artinya kepada seseorang Islam, iaitu kalau dia mati syahid. Kalau tak mati pun tak apa. Bukan nak suruh mati, ikhtiarlah. Sebab itulah Nabi SAW pakai baju besi, pakai topi besi. Padahal dia tu paling bertawakal kepada Allah SWT. Bila nak pergi perang, pakai lagu tu. Apa lagu tu? Nak wayak ikhtiar. Nak wayak ikhtiar. Padahal Allah SWT sudah kata dah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah SWT jaga dia daripada manusia. Tapi dia buat gitu, nak wayak kepada orang lain. Setara dia tu, hak Allah SWT kata nak jaga tu pun, kita kena usaha, ikhtiar, jaga diri kita. Itu tidak bercanggah dengan tawakul, orang panggil, tidak bercanggah dengan sifat tawakal tu. Tidak. Tawakal itu sifat dalaman, hak hati, hak dalam. Hak sebab zahir, iaitu kita kena sediakanlah sebab zahir. Itu satu pendapat. Yang kedua mengatakan naz'is sahmi minal badan. Setengah ulama mengatakan, Imam Bukhari buat tajuk ni, nak rayak macam peluru, macam anak panah yang coking tubik begitu tu. Kalau dia mati, katakanlah orang kena tu mati, adakah kena cabut atau tidak? Sebab kalau orang mati syahid, darah dia tidak perlu disapu, tidak perlu dimandikan dia. Dia dengan pakaian dia begitu, dia akan dibangkitkan begitu.
Hak ni kalau anak panah kena cabut, kau tak usah cabut. Hak molek biar dia bangkit lagu tu. Takut-takut orang keliru hak tu. Hak ni tak mati lagi. Tapi kalau siapa mati, bagaimana? Adakah nak dibiarkan begitu? Imam Bukhari nak ayat tidak begitu. Hak mana patut dibuang tu buanglah. Patut dibuang buang. Gitu di sini. Tapi yang pertama tadi lebih dekatlah dengan hadis yang dikemukakan di sini, sebab apa ni? Abu Amir tu tak mati lagi pada ketika tu. Pada ketika cabut tu. Cuma ulama-ulama istinbat faham daripada hadis ni, kalau sudah mati boleh cabut. Boleh cabut. Sebagaimana pada masa hidup kita boleh cabut. Dah dia mati, dia hidup lagi, kita kata orang mati syahid ni hidup, dia tidak mati. Adakah menyeksa? Tidak. Seperti mana kalau masa hidup kita cabut, boleh, waktu pun boleh juga cabut. Tak apa. Ini bab berkawal ataupun menjaga. Hirasah fil ghazwi. Hirasah makna menjaga dalam peperangan fi sabilillah. Kata Aisyah, Nabi SAW selalu berjaga malam. Di sini menunjukkan jaga malam ni sebelum pergi ke Madinah. Berjaga malam ni sebelum pergi ke Madinah. Setengah orang kata tidak, hak ni berjaga malam ni selepas pergi ke Madinah. Selepas pergi ke Madinah. Sebab apa? Sebab Aisyah wayak ni. Pak Aisyah tu sebelum itu dia tidak duduk dengan Nabi SAW. Dia baru duduk dengan Nabi SAW setelah di Madinah. Ini menunjukkan peristiwa ni berlaku di Madinah, kata mereka. Tapi itu tidak jelas begitu tu, tak perlu kata begitu. Sebab ini Aisyah raya, bukan dia kata saya duduk sekali dengan Rasulullah SAW. Mana adanya. Boleh jadi dia raya dia berdasarkan hak dia tahu daripada ayah dia. Nabi SAW ni berjaga malam semasa duduk di Mekah. Di Madinah pun dia di peringkat awal tu memang masih lagi berjaga lagi. Bahkan sampai ke akhir dia berjaga malam tu kerana ibadat dia, maksud ibadat dia. Tapi dengan maksud jaga ni keselamatan diri daripada ancaman musuh. Hak ni semasa di Mekah, semasa di Madinah, di peringkat awal tu memang jaga. Nabi SAW jaga tengah malam, takut-takut musuh mari bunuh. Memanglah mereka itu duduk tunggu masa, cari peluang saja untuk membunuh Nabi SAW. Bila dia pergi ke Madinah, ini jelas menunjukkan hak berjaga tadi itu sebelum pergi ke Madinah. Tidak jadi masalah kalau Aisyah tidak duduk sekali pun. Sebab di sini dia bukan royak dia duduk sekali. Dia royak cerita keadaan Nabi SAW. Nabi SAW pun kata, kalaulah ada seorang yang baik dari sahabat-sahabat saya dapat menjaga saya malam ini, agaknya dia letih ke apa ke, dia sendiri itu berjaga, kawal. Tiba-tiba kami dengar ada dah orang duduk jaga, tidak suruh pun ada dah orang duduk jaga, bunyi suara senjata. Nabi SAW pun kata, siapa tu? Dia kata, saya Sa'ad bin Abi Waqqas, saya datang untuk menjaga engkau. Dia kata, saya Sa'ad bin Abi Waqqas, saya datang untuk menjaga engkau. Ini menunjukkan betapa sahabat-sahabat tu ambil berat tentang Nabi SAW. Dalam keadaan di saat-saat genting begitu, di saat-saat yang mencemaskan begitu, sahabat-sahabat ni walaupun tidak suruh, cuma Nabi mengatakan, kalaulah ada orang ibu, rupanya ada dah, tak payah suruh, ada dah hak duduk jaga tu. Pada tu Nabi SAW pun tidurlah. Nak ayaknya kawalan, penjagaan itu penting. Kadang-kadang kita buat kita tak jenera tidur, dan kita boleh bergila-gila. Orang ni tidur, orang ni berjaga, molek kalau buat lagu tu dalam masyarakat ni. Kan macam-macam gangguan orang curi lah, gangguan orang minyuk lah, macam-macam. Dengan adanya giliran jaga begitu, keadaan itu boleh terkawal. Terutamanya orang-orang yang penting, peribadinya, kedudukannya itu penting, seperti Nabi SAW ni, lebih-lebih lagi lah kena dikawal. Ini menunjukkan boleh berkawal itu sekiranya keadaan menghendaki begitu. Tidaklah kata pemimpin Islam tak perlu kawal, tak perlu ada jaga dia kau gapo kau. Tidak begitu. Bahkan bergantung kepada keadaan. Nabi SAW sendiri pun nak orang jaga dia tu.
nak orang kawal dia. Tak kenalah kalau kita kata misalnya Sayyidina Muawiyah tu suruh orang jagalah. Tak kena kita kata begitu. Sebab apa? Keadaan pada ketika tu teruk. Tengok Sayyidina Umar kata tidur dalam masjid gitu, tak ada jaga pun. Ketika Kaisar Rum Kisra nu ditangkap, buat pergi dekat dia tak tahu kat mana Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar duduk dalam masjid, dalam ramai-ramai duduk tidur, tak ada siapa dia jaga pun. Heranlah dia. Ya, itu pun satu cara. Dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak aman, tak boleh buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Sebab itulah sahabat-sahabat tengok lepas seorang sahabat ni mati ni, sahabat-sahabat besar ni, pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik Islam pada masa tu, terutamanya waktu itulah peristiwa Sayyidina Ali dirancang untuk dibunuh. Pada pagi yang sama, Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Amr bin Al-As, tiga orang tokoh ni dirancang nak bunuh. Lepas pada tu Sayyidina Muawiyah pun semaya duduk dalam maksurah. Maksurah ni macam dalam kurungan. Dia buat besi, macam kau dia kita kata macam sarang lah, tapi besar. Dia tu imam tu duduk dalam tu, takut orang mari tikar lah. Tengok duduk semaya, dia memang kena tikar dah ketika semaya subuh tu. Sebab lepas pada tu dia itulah orang yang, sebab itulah dalam sejarah dikatakan orang yang mula-mula semaya dalam maksurah. Apa makna maksurah? Makna satu tempat tu imam tu dipagar dengan pagar besi, tak boleh masuk sini. Sebab tu buat gitu kalau ke mana-mana ada orang jaga kau di muka pintu tu, kalau perlu tak apa, tidak salah tu. Dalam Islam ni, bukan kata Islam ni kalau tak boleh ke mana-mana pun tidak sesuai dengan zaman pula, tidak sesuai dengan keadaan, tidak boleh menyesuaikan dengan keadaan pula Islam tu. Ni tidak, dia ada keadaannya begini, macam di sini jagalah. Nabi SAW pun boleh tidur. Boleh tidur. Setengah ulama mengatakan hak jaga ni sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Lepas pada tu Nabi SAW kata tak payah jagalah, Allah jaga dah ya. Tapi setengah ulama mengatakan tidak, tu jaga tu maksudnya lain ceritanya. Jaga tu lain. Wallahu ya'simuka minan nas luah sangat maknanya. Kalau nak dibincangkan hak tu, wallahu ya'simuka minan nas, Allah memelihara engkau dari manusia. Memelihara lagu mana? Hak molek, hak tak molek ni orang buat kata ke Nabi gitu gini ni, dia ada orang-orang yang berkhidmat misalnya, termasuk juga orang berkhidmat untuk hadis Nabi SAW. Ya, hak ni hak palsu, hak ni hak betul, hak ni hak tak betul, sehingga ilmu hadis tu ada ni kerana nak jaga hak Nabi SAW. Kata-kata dia tu terpelihara, terjamin. Pasal apa? Pasal ada orang yang secara sukarela tu. Itu maksud Allahu ya'simuka minan nas. Salah satu maknanya wallahu ya'simuka minan nas juga bermakna Allah SWT tidak akan mematikan Nabi SAW ke mana-mana pun kalau selagi dia tidak rakyat agama, dia tak sempurna. Apa mana lagi ada tu ayat supaya al-yawma akmaltu lakum tu pada masa tu je. Bila begitu ini menunjukkan tak lagi, tak sampai masa dia. Dari segi tanda-tanda tu tidak ada, tak perlu jaga. Kalau kena pun tidak mati. Maknanya begitu. Tapi daripada yang kita lihat, penjagaan, kawalan itu tetap ada, sama ada dalam perang ataupun tidak perang. Sahabat-sahabat ni tetap jaga Nabi SAW. Mereka tidak berpegang dengan ayat tu betul-betul jaga tu ke mana-mana pun tak apa dah. Tidak lagu tu. Kalau kita kata Allah SWT jaga Nabi SAW tu, jaga dengan maksud daripada pembunuhan. Orang lain lebih-lebih lagi lah nak ayatnya. Setara Nabi SAW tu dia kena ada jaminan. Ada jaminan, lepas ada jaminan tu barulah tidak ada kawalan. Lepas orang lain, pemimpin Islam yang lain lebih-lebih lagi lah boleh dijaga tu, dikawal itu. Kita kena faham lagu tu. Lepas tu dia kata, riwayat daripada Abi Hurairah dari Nabi SAW, rugilah abdud dinar, hamba dinar. Ta'isa tu makna rugilah, celakalah, binasalah, punahlah, tidak beruntunglah.
Atau tersungkurlah, boleh berlaku tu. Menurut Aisyah, tersungkurlah, rebahlah. Abdud dinar, hamba dinar dan dirham, hamba qatifah dan khamisah. Qatifah tu mana kain selimut baldu sedap-sedap lah. Khamisah tu kain selimut hak berwarna-warni, batik-batik comel lah. Ni maksud dianya rugilah, celakalah, tidak beruntunglah, tersungkurlah, rebahlah, binasalah, punahlah. Orang ini maksudnya orang yang terlalu memikirkan dunia. Segala perkiraannya, ukurannya ialah dunia. Kalau tidak ada manfaat duniawi, tak ada faedah. Kalau ada manfaat duniawi, baru ada faedah. Nak teguh hak tu. Nak royak orang lagu tu rugi benar. Tak kena tu. Tak betul tu cara lagu tu. In u'tiya radiya. Kalau diberikan kepada dia, sukalah dia. Dalam Quran ni serupa dengan Quran. Fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Serupa dengan hadis sahih, serupa dengan Quran. Kalau diberikan daripada harta ghanimah tu, radu, suka. Kalau tidak diberikan, marah dia, bobel, kecek di belakang, kata apalah, pilih kasih, macam-macam lah katanya. Masih serupa. Kalau tidak diberikan, tak suka, bahkan dia marah, seperti dalam riwayat asal lagi tu. Lepas tu Imam Bukhari riwayat ni sanad ni melalui sanad ni mauquf, tidak marfu'. Israel dan Muhammad bin Juhadah tu mengambil daripada Abi Hasin juga, tapi dia tidak memarfu'kan hak tadi. Abu Bakar bin Ayyash itu dia ambil daripada Abi Hasin juga, tetapi dia memarfu'kan. Lepas tu hak asal lagi tu kata Bukhari, akhbarana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, melalui sanad yang lain dia ada tambahan lagu mana, iaitu abdu di celah tu ada tu tambahan begitu. Nak ayatnya perbezaan riwayat tu melalui sanad-sanad yang lain-lain tu ada perbezaan.
tidak salah dalam Islam. Tidak salah dalam Islam. Kita kata saya cintakan kepada tanah air saya, tak salah. Saya sanggup berkorban untuk tanah air saya, tidak salah. Itu tidak salah. Lebih-lebih lagi kalau tanah air tu memang tanah air yang melaksanakan Islam dengan sepenuhnya, lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak begitu pun dah nampak molek, dah ada tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang baik ke arah Islam, hak tu pun kena sayang. Kita kena sayang, kena jaga. Itu tidak bercanggah dengan iman, tidak bercanggah dengan Islam. Nabi SAW pun kata begitu. Dia balik ke Mekah, dia tengok, dia rindu kepada Mekah. Sahabat-sahabat pun rindu kepada Mekah, sehingga mengigar-ngigar, sehingga bersyair duduk puji Mekah, ingat ke Mekah. Padahalnya Mekah tu tempat pokok kafir Quraisy lah yang halau dia pergi ke Madinah tu, tapi dia teringat kepada tanah air, tempat tumpah darah. Itu tidak salah. Nabi SAW tahu semua tu. Bahkan Nabi SAW sendiri pun terkenalkan Mekah, teringat ke Mekah. Dia kata kalau tidak sabit jasa pokok Ansar ni, tentu dia balik ke Mekah. Tapi tidak. Oleh kerana pokok Ansar ni buat betul-betul supaya anak beranak sendiri dah. Dengan sebab itu dia ada kelebihan dia sendiri. Orang Mekah tak say dulu. Lepas tu hak mana-mana duduk Mekah, lepas tu Islam tu, lepas pada Fatih Makkah tu, tak boleh dah Nabi tak boleh berhijrah dan pergi ke Madinah. Itu sebagai satu pengajaran juga agaknya, iaitu Nabi SAW tidak nak mati Mekah. Dia kelebihan mati tu, tubuh dia tu berada di bumi orang yang berkhidmat untuk dia, orang yang membela dia dalam memperjuangkan agama dia. Dia peringkat awal ketika mana orang tak say. Ada pupuk kafir Mekah ni, lepas tu dia Islam di peringkat awal tak say, bahkan halau Nabi SAW. Itulah akibatnya Nabi SAW tidak mati di tempat dia, tidak dikebumikan di tempat dia. Walaupun Mekah tu tanah suci, ada Kaabah ke apa, tetapi Nabi SAW tidak duduk di situ. Akhirnya tidak berakhir di situ. Ini peringatan lah, peringatan. Orang-orang yang besar macam ni, orang-orang yang dalam sejarah, menempa sejarah ni, kalau kita pun, masyarakat kita pun begitu juga. Kalau masyarakat tu tak cara lah, ada orang tu lebih, dia tak cara. Kerana tidak cara tu, orang tu pergi ke lain. Lepas tu naik nama dia, tubik nama tempat lain, sesok masuk dalam sejarah, tak sebut dah nama tempat lahir dia tu. Orang dia, orang situ tak cara, katakanlah. Dengan sebab itulah mana yang kena menghargai orang-orang besar, orang-orang yang bersejarah ni, barulah ada nama sesok. Kalau tidak, nama kampung tu pun tak ada, tak tubik. Kalau tidak, nama kampung tu sampai bila-bila masuk dalam sejarah, kerana seorang seperti Imam Bukhari. Siapa Bukhari itu bubu nama, padahalnya negeri dia Bukhara tu. Siapa gitu mana? Nak ayat lebih tu, nak ayat lebih tu, orang yang lebih tu masuk dalam sejarah kak. Pakak kenal lah pula. Hak sezaman dengan dia tu tak kenal dengan dia. Kan Imam Bukhari tu pun lari, pasal orang tak boleh terima dia. Dia lari dalam perjalanan dia, keluar daripada negeri dia, tempat tumpah darah dia, mati di tengah jalan. Itulah cerita dia. Payah orang ni nak pergi kena payah. Seperti Imam Bukhari, orang tempat dia kata macam-macam, sehingga akhir sekali dia tubik. Ada hak deki, ada hak mengacung, macam-macam lah. Imam Syafi'i tu, Imam Syafi'i yang menjadi ikutan, boleh katakan semua orang kita di sini matinya lagu mana. Orang ni tak kira lah, orang bukan main sanjung dia, hormat dia, sayang kepada dia, berapa ramai orang ikut dia. Pas dia mati lagu mana? Mati kena katak dengan tokak ni, patah tekak ni. Itu orang di zaman dia buat ke dia lagu tu. Nak mana? Manusia ni tak faham. Manusia ni dia tidak faham. Dia tak ada tengok dalam sejarah 100 tahun, 500 tahun kemudian orang buat ke mana kau orang hak dia benci tu. Pas orang yang membenci dia, orang yang deki ke dia tu, boleh ke dia? Tubik ke dia? Tak tubik pun nama. Tak tubik pun nama. Nama Imam Bukhari lebih masyhur lagi daripada nama raja dan pemerintah di zaman dia. Kemudian di zaman tu, iyalah, dan muka dia ada kuasa, orang pergi mengacung ke dia kan, dia bolehlah bertindak apa-apa. Tetapi kemudian raja tu pun nama dia disebut Sabit Bukhari. Kalau tidak orang tak cara nama dia. Siapa lagu tu? Siapa lagu tu? Hak ni pun begitulah agaknya. Kelebihan itulah, sebab itulah Nabi SAW ni
mati di Madinah, selain daripada tentu sekali lah pilihan Allah SWT dah nak begitu tu. Lepas tu, ya Allah, aku haramkan kawasan di antara dua labah. Labah tu maknanya dua kawasan berbatu. Seperti Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Tetapi masalah mengharamkan Madinah ni khilaf pula. Haram tu, tanah haram Madinah tu setara mana haramnya seperti dengan tanah haram Mekah kah? Ini kita sudah jumpa dah sebenarnya hadis ni dulu. Kita sudah jumpa dah. Pada muka surat berapa ni? 251. Cuba tengok sebentar. 251. Kita sudah jumpa dah. Khilaf ulama. Ada hak kata gini, ada hak kata serupa dengan Mekah, ada hak kata tidak. Tu Fadail Madinah, kelebihan Madinah. 251 tu nombor 8, hasyiah nombor 8 tepi tu. Harama ma bainal labatai Madinah. Ini Zuhri, Syafi'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan Madinah itu ada tanah haram dia sendiri. Serupa dengan Mekah juga, tidak boleh dipotong, tak terpasar pokok dia tu, dan tidak boleh ditangkap binatang buruan dia tu. Tetapi kalau tangkap juga tidaklah ada jazak, tidaklah kena bayar kafarah seperti mana kalau tangkap binatang di Mekah tu. Tidak begitu, tidaklah setara hak Mekah tu. Tapi tak bolehlah sewenang-wenang. Mengikut Sauri, Ibnul Mubarak, Abu Hanifah dan dua orang anak murid dia, dia kata Madinah tidak ada tanah haram begitu. Tanah haram seperti di Mekah tu. Dan mereka jawab hadis ni, hadis ini bahawa Nabi SAW maksudkan dengan hadis ni, dan supaya juga kita baca saat ni, ialah tahrim saydil Madinah wa syajariha, mengharamkan buruan Madinah dan pokok dia dengan maksud pemeliharaan, dengan maksud pemeliharaan ataupun penjagaan binatang itu supaya tidak pupus, supaya jadi subur. Dengan adanya binatang-binatang itu, terkawal binatang-binatang itu, jadi hiduplah, jadi segarlah hutan-hutan ke apa. Itu dengan maksud tu. Ini menunjukkan bagi mereka dari segi siasah ni, pengharaman siasah. Seorang pemerintah boleh dia mengeluarkan perintah, tak boleh sekarang ni selama 10 tahun peraturan tak boleh igak binatang-binatang liar dalam hutan tu. Tak boleh tebang pokok-pokok kayu semena-mena dalam hutan tu, balak ke apa tu, tak boleh. Dia boleh buat peraturan begitu. Untuk apa? Untuk jangka panjang, dengan maksud untuk pemulihan ataupun untuk penjagaan hutan dan sebagainya, binatang itu daripada pupus. Dengan maksud tu kata dia, innama arada dhalika baqa azinatil Madinah liyastatibuha wa ya'lafuha. Itu kata dia, supaya jadi subur Madinah, cantik Madinah, dan orang-orang pun mendapat udara yang baik, dapat keadaan sekitar yang baik. Itu dengan maksud tu. Bukan terharam tu sepaharam Mekah. Gitulah sini. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada gantang dan cupak kami. Berkatlah. Jadi ini doa Nabi SAW supaya diberkati makanan-makanan di sana. Diriwayatkan daripada Anas katanya, kami bersama Nabi SAW, kami paling banyak mempunyai naungan, yang mana Nabi SAW bernaung dengan selimut ataupun dengan kita kata kemah lah, pasal kain selimut buat teduh. Kamilah yang paling banyak. Kami pasal sana, pasal sini, pasal sini. Pasal ada dua golongan tu. Ada satu golongannya hak puasa. Hak puasa tu tak buat kau satu lah, dah letih, ada dalam perjalanan ni. Ada satu kumpulannya hak tak puasa ni, mereka inilah yang membangkitkan unta, mereka inilah yang memunggah barang, mereka inilah yang memasak, buat macam-macam kerja. Yang pasal kemah, pasal kain selimut buat teduh. Kata Anas, kamilah yang paling banyak mempunyai naungan untuk Nabi SAW dan orang lain lagi berteduh di bawahnya. Pasal apa kami buat? Kami pasang sana sini. Pokok tak puasa ni, mereka ini
menggerakkan, membangkitkan unta, kenderaan-kenderaan untuk buat pergi minum air, untuk menyiapkannya. Wamtahanu, imtahanu tu makna memberi khidmat, perkhidmatan. Wa alaju tu makna melakukan sesuatu yang diperlukanlah oleh ramai-ramai tu, oleh orang ramai tu. Nabi SAW pun kata, zahabal muftiruna al-yawm bil ajr. Hari ini orang-orang yang tak puasa bawa pergi pahala lebih lagi dari hak puasa. Hak puasa tu pasal apa? Bukan Nabi SAW nak menafikan kelebihan dia tu. Tak. Dia puasa ada kelebihan dia. Tetapi hak ni lebih lagi. Pasal apa? Hak puasa tu kelebihan dia setakat diri dia. Tidak melarat pada orang lain. Hak ni khidmat ni, faedah dia nya melarat kepada orang lain. Sampai kepada orang lain. Tidak sekat tuai dia tu saja. Sebab itu pahala dia tu lebih. Ini menunjukkan bahawa sesuatu, bahawa pahala ini dia tidak bergantung kepada ibadat khusus saja. Dan lebih dia tu kerana ibadat tu ibadat khusus. Macam puasa, sembahyang, itu orang panggil ibadat khusus. Bukan ibadat khusus tu semestinya lebih daripada ibadat-ibadat umum. Ibadat-ibadat umum yang tidak khusus. Tapi kalau diniatkan ibadat khidmat kerana Allah, itu pun ibadat juga orang panggil. Tapi ibadat dalam maknanya yang umum. Kadang-kala ibadat yang tidak khusus tu mendatangkan pahala lebih lagi daripada ibadat khusus. Dan hadis ini menunjukkan kepada hak tu lah. Menunjukkan kepada hak tu. Ini bab kelebihan orang yang memunggah atau memikul barang kawannya dalam perjalanan. Kalau pikul barang, punggah barang dalam perjalanan, itu ada kelebihan dia. Terutama dalam perjalanan. Perjalanan itu, kalau perjalanan biasa pun ada kelebihan dia. Kalau dalam perjalanan perang, lebih-lebih lagi lah nak ayatnya. Lebih-lebih lagi lah kelebihan dia. Setiap sendi manusia ni mesti bersedekah. Nabi SAW kata mesti bersedekah. Allah SWT beri sendi. Sedekah itu tanda kita mengaku, kita membenarkan bahawa Allah SWT itu yang memberikan kemudahan kepada kita ni. Setiap sendi ya, itu mesti bersedekah. Setiap hari kena sedekah. Lagu mana kita kata nak sedekah? Ini tak ada. Dia kata menolong seseorang pada kenderaannya, menaikkannya ke atas kenderaannya, atau mengangkat barang ke atas kenderaannya, itu sedekah. Kita boleh buat dengan ring kita tu, ucapan yang baik. Dan setiap langkah yang seseorang itu lakukan, yang seseorang itu langkah untuk pergi sembahyang, sedekah. Sedekah dah lah. Menunjukkan jalan kepada orang yang tak tahu. Orang tanya jalan kita ayat kepada dia, sedekah juga. Setiap benda yang baik lah, itu sedekah. Kita kena buat yang baik lah. Jangan kita ingat benda baik ni sempit. Tidak. Benda yang baik ni luas. Dan kalau selagi kita tidak buat yang baik itu, artinya kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kita berdusta lah. Sedekah itu makna benar. Kita tidak benar dalam dakwaan kita bahawa kita ni hamba Allah SWT. Kalau kita buat itu, maka kita telah melaksanakan kewajipan kita. Sebab apa dia kata alaihi sadaqah, wajib bersedekah, mesti kena bersedekah. Bersedekah lagu mana? Lagu tadi. Buat benda baik itu boleh pahalanya. Ini bab kelebihan ribat fi sabilillah, berkawal di sempadan. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kawal sempadan, jaga keselamatan. Tak kira lah sempadan hak ni untuk perang ni, perang dengan orang kafir, hak tu lah hak paling tinggi sekali ni. Boleh menyebabkan mati seseorang tu. Dan firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu. Imam Bukhari pakai hak ni sesuai dengan kebanyakan ulama lah pakai. Apa makna isbiru? Tu cuba tengok dalam Asyiyah nombor 1, baris yang pertama datang daripada Hasan Basri Qatadah. Dia kata isbiru ala ta'atillah, bersabarlah kamu kerana taat atau di atas ketaatan kepada Allah. Wasabiru a'da Allah fil jihad, dan hendaklah kamu bersabar dalam menghadapi musuh dalam jihad. Ada juga yang menterjemahkan begitu. Warabitu fi sabilillah, dan berkawallah kamu di jalan Allah. Daripada Muhammad bin Ka'ab, isbiru ala ta'ah,
wasabiru lintizaril wa'd, dan bersabarlah kamu dalam menunggu janji kemenangan yang Allah SWT berikan kepada kamu. Warabitu al-adu, warabitu, dan kawallah musuh, jagalah musuh. Wattaqullaha fima bainakum, dan begitulah ni Hatulah Imam Bukhari nak ayatnya, berkawal itu kelebihannya sangat besar. Kawan nak jaga keselamatan negeri, itulah paling besar. Lepas tu nak jaga keselamatan kampung, tu pun yalah juga. Nak jaga keselamatan satu-satu kawasan, satu-satu perumahan, kita kata tu pun ada kelebihan juga. Sehingga kan mana seorang tu duduk ingat, hati dia tu terikat nak pergi sembahyang, nak jaga sembahyang, itu pun ribat juga. Dalam hadis disebutkan fadzalikumur ribat. Ribat itu termasuk juga dalam hal itu. Luaslah maknanya rabitu tu. Luas maknanya. Tetapi makna dia yang asalnya sebenarnya, yang paling tepat, yang paling tinggi, iaitu berkawal di sempadan negeri. Atau tidak sempadan pun, kawal negeri daripada serangan musuh. Tidak semesti di sempadan. Sekarang ni orang kawal duduk di tempat kawalan tu. Di tempat kawalan, pusat kawalan. Boleh jadi di tengah-tengah bandar. Untuk nak kawal musuh tu. Boleh jadi kawal itu di lautan. Boleh jadi untuk nak kawal musuh. Sebabnya kita boleh aman, boleh damai, boleh tenteram begini ni pasal ada orang duduk kawal. Sebab tu ya negara tidur tu. Kalau tidak terkawal, habislah. Sebab itulah kita kena menghargai ilah ni, jasa orang-orang yang menjaga keselamatan kita. Kita kena hargai. Dan sebab itulah kerajaan mana-mana pun ambil berat terhadap tentera ke apa. Pasal apa? Besar jasa dia tu, sumbangan dia tu. Barulah boleh buat kerja ke apa nasional-nasional ni. Kalau tidak, macam mana? Tak ada lah. Katakanlah kalau selama ni tiap bulan kita dapat sebanyak tu, tetap dapat sebanyak tu. Kalau dah kucak-kacir, tak ada dah. 100 pun tak boleh, 50 pun payah. Hak ada pun takut nak tahu. Kau hilang lagi pun boleh jadi. Ini nak ayatnya faedah ataupun kepentingan jaga keamanan ni setara mana besar pahalanya. Dengan sebab itu pemerintah dia kena ambil berat benda ni. Dia kena ambil berat. Jangan kita ingat pemerintah tu tak boleh pahala. Dah, pahala besar ni. Sebab itulah dalam hadis dia kata duduk di bawah naungan Arash itu salah satunya Al-Imamul Adil. Pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil tu inilah kerja dia nya. Di antara benda hak dia buatnya. Sebab apa? Pahala dia besar. Kalau orang lain jaga kampung dia je, jaga perumahan dia je, jaga anak-anak dia je. Ni jaga seluruh negeri. Alangkah besarnya pahala dia. Padahal negeri itulah orang duduk mengajar, orang duduk semayang, boleh mengajar molek, boleh duduk semayang molek, boleh menegur molek, boleh pergi mari ziarah menziarahi molek. Tak ada orang apa ni tengah-tengah jalan tu gangguan. Tak ada. Pasal apa? Pasal aman. Alangkah besarnya pahala dia. Alangkah beruntungnya orang yang memerintah tu kalau dia memerintah dengan baik. Dan ini daripada agama ni royak ni, kelebihan ni. Bukan main-main royak ni, kelebihan ni. Tapi dia kena ikhlas lah, dia kena adil lah. Sebab tu dia Al-Imamul Adil. Dia ada ikat dengan hak tu. Bukan pemerintah saja, pemerintah yang adil. Lepas pada tu daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW bersabda, berkawal sehari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan apa yang ada pada dunia itu. Dan tempat letak cemeti seseorang kamu di dalam syurga itu. Tempat letak cemeti ni kak, kita kata tempat letak kasut lah. Tempat letak kasut, benda tidak sebelah mana, tempat paling tak molek lah kita. Tidak perlu tempat molek, bukan tempat tidur. Tempat letak cemeti. Hak tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nak ayatnya mahalnya, berharganya. Sebab kita kata, rumah kita, kandang kambing kita lebih baik lagi daripada rumah dia. Rumah orang sana tu teruknya, kandang kambing kita tu lebih baik lagi daripada rumah dia. Dalam dunia ni pun ada lagu tu. Memang pun setengah-setengah orang, setengah-setengah negeri tu kak duduk melarat, merempak, orang kata teruk benar. Anjing duk pergi mari, berak dalam rumah, kecil dalam rumah, makan tak tentu hala, tak apa ni, tak teratur, kotornya semuanya, rumah tiri teruk lah. Umum lagu tu. Setengah-setengah tempat tu. Apa kalau kita kata
Rumah dia tu. Kerana kambing kita lebih baik daripada rumah ni. Hak tu hak dalam dunia tu. Bos, tempat letak kereta tu lebih baik lagi daripada rumah dia. Dan rumah dia berapa sangat harga? Hak ni berapa nak buat ni? Ada ayatnya dalam dunia tu pun ada dah gitu. Hak ni dunia ni tempat letak tu saja. Lagu mana tak tahulah. Dia lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia ni. Tak tahulah berapa harganya daripada gap dia tu. Hak tu. Mata gap dia tak tahu tu tempat letak tu. Sepetang seseorang hamba itu pergi di jalan Allah, atau sepagi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini menunjukkan dunia ni orang berebut ni benda tak ada sebelah mana. Siapa sanggup segala-galanya, kelonglah orang kata menipu, buat tak betul begitu gini kerana nak dapat hak sikit. Sedangkan kalau sepetang saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nak ayatnya tak ada nilai mana dunia ni. Nilai dia sangat rendah, bukan tinggi nilainya. Tapi oleh kerana kita tak nampak orang lain, kita tak nampak orang ni, dan memang orang pun bagi harga, bagi penghargaan, penilaian yang begitu tinggi, jadi pakat berasa besar belakang lah, pakat berasa tinggi lah. Dia atas kita bui, jangan berapa pun atas kita bui. Nilai tu kalau nak kira pitih tu pun ketah juga. Tapi dah ada saing gubernur tu, dah ada kebenaran kerajaan itu sah laku tu, jadi laku. Kalau nak kiranya ketah juga supaya lain. Pak permata gapo tu hak comel-comel tu supaya lain-lain ada batu tu juga dah. Kalau nak kira dah orang bui nilai begitu tinggi, ada nilai lah. Babu man ghaza bi sabiyyin lil khidmah. Babu man ghaza bi sabiyyin lil khidmah.